Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi karangan Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 27, masih lagi dalam cabang imam menuntut ilmu. Sebuah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma diriwayatkan dalam As-Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا." Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada manusia, tetapi dia mencabut ilmu dengan kematian ulama. Apabila tiada orang alim yang tinggal, maka manusia akan menjadikan golongan jahil sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya tentang sesuatu, lantas mereka memberi pandangan tanpa sandaran ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi di dalam cabang imam berkenaan dengan menuntut ilmu, yang mana sebelum daripada ni beberapa minggu lepas kita bincang secara panjang lebar dah yang dimaksud ilmu di sini, dan kita sebut bahawasanya ulama terbahagi kepada tiga. Ada ulama dunia dan akhirat, ada ulama yang paling sempurna, iaitu ulama yang mengetahui hukum hakam Allah dalam masa yang sama dikenal Allah. Ada ulama yang hanya mengetahui hukum hakam Allah tapi tidak kenal Allah. Ada ulama yang hanya kenal Allah dan tidak mengetahui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya ilmu agama Allah Ta'ala tidak cabut daripada manusia dengan menarik daripada manusia tersebut. Maksudnya orang alim tiba-tiba sampai satu masa dah ingat langsung jahil dulu. Bukanlah lagu tu cara Allah Ta'ala cabut ilmu daripada hamba dia. Tapi bukanlah bermaksud orang alim sampai ketua ingat belaka dah, bukan. Ada juga sebahagian daripada orang alim apabila lanjut usia, dia banyak dah lupa, tapi masih lagi beberapa perkara dia ingat berkait dengan ilmu agama. Cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan para alim ulama, sehingga apabila tidak ada seorang pun orang alim di atas muka dunia
maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin dalam hal agama mereka itu dari kalangan orang jahil. Maka akhirnya manusia meminta fatwa daripada pemimpin-pemimpin mereka. Akhirnya pemimpin mereka memberi fatwa tanpa ada ilmu pengetahuan. Orang yang bertanya juga sesat, orang yang ditanya menyesatkan. Allah Rabbi. Tapi kalau kita tengok di zaman kita ni, belum lagi sampai kepada tahap ni. Maksudnya masih ramai para alim ulama, sama ada ulama yang kecil ataupun ulama besar. Seterusnya dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi pentingnya ilmu termasuk di dalam perkara yang dikatakan sebagai cabang iman. Yang mana dalam kitab Sahih Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meredainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Hadis ini panjang, yang mana dalam hadis ini ada menyebut tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Yang mana hadis ni sebagai sandaran, sebagai dalil kepada ilmu agama termasuk dalam cabang iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang melepaskan suatu kesukaran dunia daripada seorang mukmin, Allah Ta'ala akan melepaskan kesukaran hari kiamat daripadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melepaskan kurbah. Kurbah ni adalah kesusahan yang cukup teruk yang dilalui, yang dialami oleh seorang orang Islam. Maka kalau dia melepaskan kesusahan tersebut daripada orang Islam, maka di atas dunia, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dia daripada satu kesusahan yang besar di negeri akhirat. Ganjaran dipanggil dia al-jaza, ganjaran sesuai dengan amalan. Apabila kita melepaskan kesusahan daripada seorang, Allah Ta'ala juga akan melepaskan kesusahan daripada kita. Cuma kesusahan yang kita lepaskan daripada seorang di atas dunia, Allah Ta'ala lepaskan kesusahan kita di negeri akhirat. Kesusahan di negeri akhirat tidak boleh kita nak banding dengan kesusahan di atas dunia. Tidak boleh nak banding muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau dalam hadis ni, soalannya, kenapa kau dalam hadis ni Rasulullah hanya menyebut Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan dia di negeri akhirat? Allah Ta'ala, Rasulullah tak khabar pun Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Hanya sebut di akhirat saja. Kerana perkataan kurbah adalah bukan kesusahan biasa, kesusahan yang cukup teruk. Itu makna kurbah. Jadi bukanlah semua orang yang berada di atas dunia pernah mengalami kurbah. Maksudnya bukan semua orang. Bukan semua orang yang hidup di atas dunia mengalami kurbah, mengalami kesusahan yang cukup teruk. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan yang cukup teruk di negeri akhirat, kerana setiap orang pasti akan melalui kesusahan yang cukup teruk, melainkan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada dia anugerah sehingga kan dia terselamat daripada kesusahan tersebut. Antara asbabnya adalah dia membebaskan kesusahan daripada orang Islam di atas dunia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya,
Allah Ta'ala sesiapa yang memudahkan orang susah, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, dia biasanya memudahkan orang yang susah ataupun orang yang mu'sir di sini, ia merujuk kepada kewangan. Itu kebiasaan. Maksudnya orang ni tak ada piti, kita permudahkan untuk dia. Mungkin dengan cara kita bagi hutang ke dia. Mungkin dengan cara kita bagi hutang kepada dia. Ataupun dengan cara kita pakai bagi terus barang ke dia. Tak bagi hutang, kalau hutang bayar mudah. Bagi terus. Nampak susah, bagi terus. Oh sayang weh nak bagi terus. Okey, bagi hutang. Jadi kedua, salah satu daripada kedua, bagi terus ke bagi hutang ke, dia termasuk dalam mempermudahkan orang yang susah dalam hal kewangan. Ada ganjaran yang cukup besar, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ganjaran yang cukup besarnya, Allah Taala akan permudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Yakinlah hadis ni. Ini perkataan Rasulullah As-Sadiqul Masduq, orang yang cukup benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cukup benar. Dan kita rasa yakinlah ramai di kalangan ahli jemaah sini pernah menghadapi sendiri ketika mana dia susah, tiba-tiba dia mempermudahkan orang, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Kalau sekiranya tak pernah alami benda lagu ni, bermakna tidak pernah tolong orang. Boleh faham kan? Kalau tak pernah alami benda ni, jadi bermakna tak pernah tolong orang, tak pernah bantu orang, kalau gitu. Jadi kalau kita pernah bantu orang, mempermudahkan orang susah, Allah Rabbi, kita dapat melihat dengan mata kepada kita sendiri, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Dan beryakinlah dalam ahli jemaah masjid ini, ramai orang yang tengok depan mata, bukan sekali, bukan dua kali, bahkan beberapa kali. Allah Rabbi, di dunia itu baru di dunia, di akhirat jauh lagi, di akhirat banyak lagi Allah Ta'ala permudahkan untuk dia. Ada suatu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kana tajirun yudayinun nas. Dulu ada seorang peniaga, dia sering memberi hutang kepada manusia. Dulu ada seorang peniaga, dia beri hutang kepada manusia. Maksudnya dia tengok, oh susah tak apa, ambil dulu barang. Ambil dulu barang. Dan alhamdulillah di zaman kita ni, di negeri kita ni, masih ada lagi orang buat lagu tu. Tengok orang susah, beri dulu. Padahal dia sendiri pun lemah, tapi Allah Ta'ala permudahkan untuk urusan dia. Amba kena seorang yang memang cukup mudah bagi kau orang, walaupun dia dalam keadaan bukan dia stabil kat perniagaan dia, tapi Allah Ta'ala bantu dia. Orang kuasa-kuasa ni dah. Jadi maksudnya Rasulullah cerita dulu, kana tajirun yudayinun nas, sentiasa berhutang kepada manusia kalau dia tengok manusia itu susah. Lepas tu faqala li ghilmani, dia pun khabar kepada pekerja-pekerja dia. Dia khabar lagu mana? Kalau sekiranya ada di kalangan orang yang berhutang tu susah, kita maafkan. Maksudnya halal, tak payah ambil bayar orang. La'allallaha yatajawaza 'anna. La'allallaha yatajawazu 'anna. Dia mengharapkan semoga Allah Ta'ala juga memaafkan kesalahan kita. Tepat tu dia nak. Maksud dia khabar kepada pekerja-pekerja, kalau tengok ada orang susah, orang tidak mampu bayar, tak apalah, halal, maafkan dia sebab kita mengharapkan juga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu, Allah Ta'ala memaafkan kesalahan dia. Allah Rabbi, kesalahan kita tak tahu banyak mana kan kesalahan kita, tapi dengan kerana kita mempermudahkan kepada orang lain, sehingga kan Allah Ta'ala permudahkan kepada orang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga dia termasuk dalam mempermudahkan orang susah adalah apabila orang tu berhutang dengan kita. Orang berhutang ni, dia biasanya orang berhutang, kebiasaan lah, masa nak berhutang tu Allah Rabbi macam-macam janji. Apabila sampai masa waktu bayar, macam-macam alasan. Ketika nak berhutang macam-macam janji, tapi ketika sampai masa nak bayar, macam-macam alasan. Di hutang ni, apabila kita telah buat tempoh masa untuk bayar, kita kata dah nak berhutang lama mana ni, dia kata 3 bulan dah, bila nak bayar? Ingat gitulah,
pada tarikh sekian insya-Allah hamba bayar lah. Dia apabila sampai tarikh perjanjian untuk kita bayar hutang, wajib kita kena bayar. Dia asal hutang apabila kita berhutang sebelum sampai tempoh wajib bayar, maka tak wajib lagi bayar. Sampai tempoh wajib bayar. Ada kali orang bukan tak ada pitih, ada pitih tapi lihat Allah beratnya nak waktu beg mai 10,000 ni nampak besar, padahal dia ambil dengan orang pun 10,000 dia nampak besar. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita kan. Baik, Allah Rabbi. Lepas daripada tu, waktu jadi masalah lah orang tersebut. Dia ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua memang tak ada sungguh pitih nak bayar. Walaupun hutang 200, kita jangan anggap orang macam kita belaka. Ada orang dalam poket 10 riyal bujur ada. Kan orang ada pitih belaka. Jadi sampai masa dia tidak mampu bayar. Kena ingat daripada segi hukum, apabila orang tu berhutang dengan kita, sampai masa dia tidak mampu bayar, diwajibkan kepada kita bagi penangguhan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya orang berhutang tidak mampu untuk bayar, apabila sampai dah tempoh, maka wajib kepada tuang hutang kena bagi tempoh kepada dia. Ini masalah kalau bank buat kerja memang masalah sungguh lah. Kalau orang yang tak mau bayar sungguh tu lain. Orang yang tak ada mampu nak bayar, tiba-tiba Allah Rabbi. Maksud dia terikat dengan dosa pahala. Ini penting bahagian penasihat syariah bank mengambil berat tentang masalah ni. Jangan hanya melihat kepada keuntungan sahaja. Tapi biasa dah penasihat bank, penasihat syariah dia tak pilih orang-orang yang banyak kerah sangat, dia ambil yang sesuai dengan hak dia nak lah. Kena fahamlah benda tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Orang yang menutup keburukan orang Islam di dunia, Allah Ta'ala akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Siapa di kalangan kita tidak ada aib? Ada. Wujud Allah Ta'ala tak dedahkan saja. Oh, kalau tak ada tuang dedah, kita rasa nak tak mana muka kita pun tak tahu. Tak kira lah sama ada ustaz ke tak ustaz ke, sama penuh dengan aib kita ni. Tapi Allah Ta'ala Sattar. Di antara nama Allah Ta'ala benda Sattar, Tuhan yang maha penutup. Tutup aib kita. Allah Rabbi, kalau Tuhan dah tak tahu dah nak tahu muka mana kita, terlalu banyak aib kita. Okey, jadi ada orang tu ada aib, kita tahu aib dia, jangan sekali-kali kita sebut aib dia, jangan sekali-kali kita dedahkan aib dia. Selama mana aib dia saat itu, kesalahan dia tidak memudaratkan orang. Kalau memudaratkan orang tu masalah lain. Kalau memudaratkan orang, kalau kita buat senyap kau, baik ya, tu masalah lain. Baik, tengok duduk cokeh kereta, biar. Tengok hidup cokeh kereta orang, biar. Kita malah nak layang orang. Kalau kita dedah tak baik pula. Tak boleh tu memudaratkan orang. Mana boleh buat gitu? Dia masalah aib ni, aib yang tidak memudaratkan orang. Maksudnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sebor, jangan kita dedahkan. Kita tutup aib dia. Apabila kita tutup aib dia, benda yang kita dapat, Allah Taala akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Tapi masalahnya kita ni suka cakap aib orang. Dia kalau pergi kedai kopi ke, sembang dengan kawan ke, jadi semangat. Jadi benda majlis tu berseri. Kalau tidak, majlis tu jadi murang je, surang je. Kalau tak ada topik cakap hal orang untuk diperbincangkan. Dan benda ni realiti yang kita tengok depan mata kepala. Allah Rabbi, senyap je, surang je, sebab tak ada topik. Tak ada benda yang nak cakap hal orang. Tapi kalau ada cakap hal orang, duk cakap gitu, Allah Rabbi, rasanya meriah majlis itu. Ceria tengok, bersinar-sinar dengan cahaya maksiat, bukan cahaya pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tutup aib seorang. Orang yang tidak menutup aib seseorang, Allah Ta'ala akan buka aib dia. Itu kita kena ingat. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman qalbah. Wahai golongan-golongan hak yang hanya beriman dengan mulut, duk mendakwa kata dia beriman,
Tapi walam yadkhulil imanu qalbah, tapi iman belum masuk lagi dalam hati. Golongan ni hanya beriman dengan mulut, iman tak ada lagi dalam hati. Kalau iman ada dalam hati, tak buat benda yang rasuh kabur lepas daripada ni. Mana? La taghtabul muslimin. Mu jangan ngopak kepada orang Islam. Mu jangan sebut kesalahan yang mana keburukan kalau dia tahu dia marah. Jangan. Wala tattabi'u auratim. Mu jangan cari kesalahan, keburukan, keaiban, duk kaji, duk selidik. Jangan. Fa innahu, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari kesalahan orang beriman, yatba'illahu auratah, Allah Taala akan cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah Taala cari kesalahan dia, pasti akan jumpa. Dan Allah Taala akan dedahkan walau kana fi baitih, walaupun dia berada di dalam rumahnya, dalam bilik, dan Allah Taala cari juga akan jumpa. Allah Rabbi. Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seorang ulama di zaman tabi'i masyhur, Hasan Al-Basri, dia kata lagu mana? Kata Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman laysa lahum uyub fatakallamu fi uyubin nas fa ahdatha Allahu lahum uyuba. Aku jumpa ramai manusia tidak ada lam yakul lahum uyub, belum ada pada mereka itu kecacatan. Kata Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman, aku jumpa ramai manusia lam yakul lahum uyub, belum ada bagi mereka itu, tak ada lagi apa-apa kecacatan. Allahu Rabbi, sempurna sungguh aku tengok. Tapi masalahnya fatakallamu fi uyubinna, mulut ni suka duk cakap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dak ada lama mana, kata Hasan Al-Basri, fa ahdatsallahu lahum uyuba. Dak ada lama mana penuh dengan kecacatan. Hak yang dia dak kata ke orang, akhirnya ada pada dia pula. Dan ni kalau kita tengok benda hak yang berlaku, hakikat realiti yang berlaku. Kita buat contohlah ramai mana orang hak yang duk kata anak orang ngisak dadah suatu ketika dahulu, akhirnya leko anak dia pula dak setara. Allah Rabbi, kita bukan nak menghina orang hak yang berkata, nak menghina orang hak yang dikatakan, tapi kita nak ambil pengajaran daripada cerita ni. Ramai mana orang hak yang kata Allah wangna anak dia, anak tina dia, dok ikut jatah tu, dok ikut jatah ni, pergi mari. Dak ada lama mana. Kadang-kadang dah ingat dah, dia kata ke orang dalam 5-6 tahun lepas daripada tu benda yang sama terjadi kepada anak dia. Dan benda ni berlaku depan mata kepala. Nanti kita kena ingat muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, anak cucu kita, keluarga kita daripada fitnah-fitnah yang seperti ini. Baik, ini banyak sungguh Allah Rabbi. Dulu duk kata ke orang tu, payah kita dak akan ajak pergi masjid. Payah banyak kali duk kata, lah sekali berat nanang dia dak pergi masjid pula. Ni ada kan? Ada dulu. Allah, kan duk lepas pergi masjid, kaki masjid dah. Tapi nak warna kadang-kadang mesyuarat macam mana kita nak ajak orang mari masjid pun sekali macam-macam dah cadangan. Tapi tiba banyak kali dah ajak ni mula payah orang tu. Duk cakap akhirnya Tuhan bagi berat pula dia, dak dia nak mari masjid dak sekarang. Ni ada dalam masyarakat kita. Jangan main. Allah Rabbi. Kalau kita nak cakap sama juga dengan hal politik, kalau kita nak cakap sama juga. Allah dulu orang makin dia likuk juga macam-macam. Allah Rabbi. Sebab itulah kita kena ingat mulut kita kena jaga. Setiap apa yang kita kata yang berkait dengan orang, kita dipertanggungjawabkan. Melainkan kalau benda tu memudaratkan, hak tu masalah lain. Kalau benda tu memudaratkan, hak tu masalah lain. Kita cerita dah kan, kita buat contoh dah tadi. Kau duk cokeh kereta, buat dok juga, tu lain. Tu dak kenalah. Itu perlu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba hak yang hidup dak lama mana hamba ni? Hamba muda lagi. Baru umur 37, banyak dah pengalaman kita tengok depan mata kepala. Sungguh kita tengok depan mata balik kepala. Kalau kita nak cerita benda hak yang kalau masalah politik, kita tak usah ceritalah, terlalu banyak berlaku depan mata kepala kita start daripada dulu sampai ke sekarang. Begitu juga dalam masalah kata ke orang ngisak dadah, kata ke anak orang dok tutup aurat, kata anak orang dok semayang, kata gitu, kata gini. Baik, dok saya bawa cerita akhirnya lekuk dok sekarang. Tengok jangan main. Allah Rabbi, ini benda yang kita tengok sendiri depan mata kepala. Maka kita kena jaga aib orang.
Jangan sekali kita dedahkan. Bukan sifat orang Islam menyebarkan, mendedahkan aib seseorang, melainkan dia ada melainkan, ada pengecualian, melainkan kerana untuk mengelak daripada berlaku kemudaratan. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sesiapa yang menutup aib mana lagi? Okay, kita ada sedikit pengumuman Kereta kancil CAM 279 lampu menyala, takut bateri habis. Takut dia start lagi. Sekali lagi Kereta kancil CAM 279 lampu menyala, lampu dah tutup takut bateri habis boleh kita tengok kereta kancil siapa. Baik. Sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong seorang hamba selagi dia membantu saudaranya yang lain. Allah Rabbi. Masalah aib sana kalau kira banyak lagi lah kalau kita nak cerita. Tapi ringkas je, kita kena jaga aib seseorang. Kita kena ingat tidak ada seorang pun yang terlepas daripada melakukan dosa. Jangan sekali-kali kerana kesalahan yang satu kesalahan, dua kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita sebar. Dan ni mudah pula WhatsApp, Facebook. Kadang-kadang cerita tu tak sahih lagi nya saya bodoh dalam Facebook macam-macam. Allah Rabbi, macam-macam. Benda hak yang tak ada sakok pau, hak yang dak tuang mata tubuh kata aku tak tahu benda pun benda tu. Tiba-tiba macam-macam reka cerita hak yang sampai kepada orang. Allah Rabbi. Ini di antara benda yang cukup bermasalah. Akhirnya berlaku perbalahan, berlaku perpecahan. Akhirnya lemah umat Islam. Punca daripada lemah umat Islam di akhir zaman kerana perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri. Baik. Seterusnya, Allah Ta'ala sentiasa menolong seorang hamba selagi dia membantu saudaranya yang lain. Allah Ta'ala sentiasa membantu seorang hamba selama mana hambanya membantu saudara dia yang lain. Kalau kita nak Allah Ta'ala bantu kita, bantulah saudara kita. Ketika mana kita bantu saudara kita, kita tanang dalam hati kita, ataupun kita berdoa dengan hati kita, ya Allah, aku bantu saudaraku dan aku minta daripadamu supaya bantu aku. Dan benda ni kita rasa memang cukup banyak lah. Yang sebahagian daripada ahli jemaah kita yang pernah buat aku. Kalau hamba nak cerita hak yang pengalaman hamba banyak. Hamba nak cerita, ya kita nak cerita sikit pengalaman hak yang pernah berlaku lah. Banyak kalau kira kita nak ambil satu cerita je. Hamba masa hamba duduk Syria dulu, kita nak beli buku, kita nak beli kitab. Kita nak beli kitab bukan kitab besar-besar ni. Kitab besar ni tak apa lah. Murah je kitab besar-besar ni Kita nak beli kitab besar. Kitab 15 jilid, 16 jilid. Harga 1,000 sesa. Allah Rabbi. Dah kita belajar nak ambil pitih mana? Kita belajar nak ambil pitih mana? Dan kita duk tengok masa kita belajar dululah. Lah ni yang tak tahu. Kita duk tengok orang yang belajar sungguh tidak pernah dapat beasiswa, bantuan daripada mana-mana. Dan kita duk tengok orang yang dapat beasiswa kebanyakan yang dah belajar sungguh. Jadi tu awak pelik sungguh. Jadi gitu kita duk tengok. Jadi orang tu dapat bantuan daripada tu, bantuan daripada ni. Tiap-tiap 2-3 bulan sekali tukar headset baru, benda tukar laptop baru. Kita pakai laptop lama tu lah, headset tak pakai. Dan kita tengok gitu. Tapi bagus juga Tuhan buat lagu tu supaya hati kita tidak bergantung dengan manusia ketika kita menuntut ilmu. Hanya pergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi memang kita nak ambil pitih mana banyak-banyak. Tak apalah. Tapi hamba tahu kan hamba ceritalah. Cara hamba. Ada ramai sahabat-sahabat hamba daripada kawasan orang Afrika, orang jauh-jauh, yang mana memang susah sungguh. Jadi kita kalau kita nak beli kitab, kita buat kan pitih dalam poket kita letak dalam sapu surat, kita suruh orang lain tunggu korang tu. Lepas tu kita doa, ya Allah aku nak beli kitab ni. Kalau kita mikir secara logik akal kita dah ada pitih 300 ya, tiba mui kau orang nak beli barang 2000 mana kau boleh sepatutnya kena tambah di atas benda yang ada. Tapi benda yang ada kita belaka kau orang. Tu cara dia.
Apabila kita belaka kat orang, maka ketika itu hati kita memang hanya bergantung kepada Allah. Dalam Quran Tuhan kata kena, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah bagi orang-orang yang fakir. Mula-mula sekali bagi orang fakir, orang yang betul-betul berhajat, hak tu hak yang akan dapat. Jadi apabila kita tak dah lama mana sekejap aja boleh lalu. Macam-macam perjalanan lah yang Allah Taala bagi. Pekor kita 2000 buat balik rumah. Tengok. Contoh dah bawa contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Cuma kita buat satu contoh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala sentiasa menolong seorang hamba selagi dia membantu saudaranya yang lain. Okey, itu contoh dalam hal dunia. Apa nak contoh dalam hal akhirat pula? Masa belajar dulu, masa belajar pondok tani lah. Belajar pondok tani dulu. Dia pelajar pondok tani, Allah Rabbi, belajar sungguh. Belajar sungguh, malang tidur 2-3 jam aje. Malang tidur 2-3 jam aje. Memang belajar sungguh. Amba lepas daripada pukul 1 pagi, amba nak rehat dah, letih dah. Dah ngajar lagi, belajar lagi, ngajar lagi. Pukul 1 pagi amba nak rehat dah. Sebab kita nak bangun subuh pula. Bangun lewat kena rotang lah. Tak boleh. Cek ke mumsa ke undang-undang madrasah dia. Tak boleh, ada denda dia. Jadi kita nak bangun awal pula. Kena sebab mayang Jumaat sekali di surau masjid pondok. Ada seorang pelajar tu tak ada masa dah. Siang hari tak boleh dah. Dia nak belajar dengan Aba. Dia nak belajar kok. Dia orang-orang terang, orang apa tu. Dia orang cakap siang, bukan cakap Melayu tapi pandai cakap Melayu sebab dia dulu belajar cakap Melayu. Dia nak belajar juga. Aba kata tak ada masa ni. Dia kata tak apalah. Tengah malam pun tak apa, lepas pukul 1. Allah, kita kata lepas pukul 1 parok lah. Dia kata tak apa lah. Jadi dia minta tu, jadi kita pun fikirkan, ya Allah, biarlah aku tolong dia. Aku memudahkan urusan dia dan minta ya Allah mempermudahkan urusanku. Jadi hamba sudah mengajar tahu pukul apa? Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Dia beli kopi hak yang jaga malam kopi Mac ke benda, dah ingat dah nama dia. Semekah bagi pondok kita suruh kita minum tu, tak boleh kita ngatuk. Pukul 3 pagi. Pukul 5 kena bangun dah 2 jam je tidur. Mata kuning mata. Tuang kuruh je. Tak cukup tidur. Tapi tak apalah. Ada kekuatan lain pula Tuhan bagi. Tapi alhamdulillah banyaklah Tuhan bantu kita daripada sudut. Kita pergi jumpa tok guru mana kalau kita nak minta ngaji pun tok guru mudah terima. Orang lain kadang-kadang payah nak terima. Tengok. Apabila kita bantu hamba Allah Ta'ala serta kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala bantu kita, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita. Baik, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala di dalam membantu seorang hamba selama mana hamba itu di dalam membantu saudaranya. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Dia mangsalaka tariqan, barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu. Dia berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, dia dua. Yang pertamanya jalan maknawi, yang keduanya jalan hissi. Perkataan maknawi hissi ini adalah perkataan bahasa Arab. Ada jalan sungguh, ada jalan tak sungguh. Jalan sungguh tu turun daripada rumah, cung mari masjid nak dengar kuliah sebagai contoh, tu jalan sungguh. Ada bukan jalan sungguh, tapi dipanggil jalan juga. Dah mana? Hak yang dia belajar saat ni tulis, balik rumah dia ngapa? Dia buat teknik untuk mudah ingat, untuk mudah faham, pada ada rumah je. Okey, termasuk dalam menjalani juga. Dia bukan mesti jalan gigi. Maksudnya berjalan di atas jalan menuntut ilmu, dia ada dua. Yang pertamanya adalah jalan hakiki sungguh, yang keduanya jalan maknawi. Kedua-dua keadaan tersebut ada ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Barang siapa yang menjalani satu jalan yang mana dia cuba menuntut ilmu di dalam jalan tersebut, benda yang dia dapat nescaya mana? Sesiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan buatnya jalan ke syurga. Allah Ta'ala akan permudah. Tapi ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia. Ini adalah ilmu agama. Orang yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Ta'ala permudahkan kepadanya jalan menuju syurga. Kerana ilmu dunia
dia bukanlah ibadat diri dia. Manakala ilmu akhirat, diri dia itu adalah ibadat. Ilmu dunia ibadat ketika disertakan dengan niat yang baik. Okey, boleh faham kan? Dia ilmu, kita ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia tidak salah. Bukan ilmu dunia pada hakikat diri dia bukan ibadat, melainkan kalau kita sertakan niat yang baik maka dapat pahala. Kita nak memberi manfaat kepada manusia baru dapat pahala. Tapi ilmu akhirat, diri ilmu itu adalah ibadat. Diri ilmu itu adalah ibadat. Cuma nak dapat pahala juga mesti kena niat yang comel. Kalau niat dah comel, tak dapat pahala juga. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Taala permudahkan baginya jalan menuju kepada syurga Allah. Sebab dia orang yang menuntut ilmu agama, Allah Taala permudahkan dia jalan menuju ke syurga Allah. Kerana kita kena faham bahawasanya kita masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan. Dengan sebab amalan kebaikan kita dapat masuk syurga Allah. Walikullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap seorang darjat yang tinggi di sisi Allah dengan sebab apa yang mereka itu telah amalkan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, masuklah kamu ke dalam syurga Allah dengan sebab kebaikan yang kamu buat dulu. Masuk syurga dengan sebab amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang menjadi penyebab seseorang masuk syurga Allah adalah amalan kebaikan yang diterima oleh Allah. Amalan kebaikan yang diterima oleh Allah mesti kena cukup dua syarat. Syarat yang pertama adalah amalan tersebut dilakukan kerana Allah, dan syarat yang kedua, amalan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan daripada agama itu sendiri. Dan kita tidak mengetahui macam manakah amalan itu dituntut oleh agama, macam manakah agama suruh kita buat amalan tu, kita tidak tahu melainkan dengan belajar. Okey, sebab itulah menuntut ilmu, apabila orang tu menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan dia kepada syurga. Kerana yang pertama, kerana kita masuk syurga adalah dengan sebab amalan kebaikan yang kita buat. Amalan kebaikan yang menjadi penyebab seorang masuk syurga adalah amalan kebaikan yang diterima oleh Allah. Amalan kebaikan yang diterima oleh Allah mesti kena ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang keduanya kena bertepatan dengan perintah Allah. Maka kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu amalan kebaikan sesuai dengan perintah Allah, melainkan apabila kita belajar. Sebab itulah belajar adalah tangga untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena faham. Baik, seterusnya, mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada suatu kumpulan manusia yang berhimpun di salah satu rumah Allah. Tidak ada suatu kumpulan manusia yang berkumpul di dalam salah satu daripada rumah Allah sambil membaca kitabullah, baca Al-Quranul Karim. Sama ada membaca daripada awal sampai akhir atau membaca beberapa potong ayat dan diberi penerangan terhadap ayat tersebut. Dia kalau kita dengar, kalau kita duduk dalam majlis ilmu pun ada juga bacaan ayat Quran, hak yang disebut dalam kitab, hak yang dibaca oleh penyampai kuliah, dan dia khabar makna dia, maksud ayat juga termasuk dalam hadis ni. Jadi berhimpun di salah satu rumah Allah Ta'ala. Yang pertama, satu kumpulan manusia berhimpun di dalam rumah Allah sambil membaca kitabullah dan sama-sama mempelajarinya, mengkaji, cuba memahami apakah maksud ayat tersebut. Okey, cukup pak perkara ni kalau dia buat, melainkan ketenangan turun ke atas mereka. Allah Ta'ala bagi ketenangan. Allah Ta'ala bagi ketenangan. Tapi sebenarnya nak dapat ketenangan tersebut, dia kena sertakan niat. Maksudnya orang hak yang mendengar mesti kena ikhlas. Orang hak yang menyampai juga mesti kena ikhlas. Maksudnya baiki hati. Maka Allah Ta'ala akan bagi ketenangan di dalam majlis-majlis ilmu. Dan kita, Allah Rabbi, majlis ilmu memang sebenarnya majlis yang cukup tenang lah. Sebab tu duduk majlis ilmu dia ngatuk pelik. Duduk rumah tak apa nak jera mana, duduk majlis ilmu ni ngatuk pelik rasa. Sebab ketenangan kan. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Dah tenang, tak ada serabut, duduk rumah dah akak nak tok kepala, payah nak tidur.
Nazalat alaihimus sakinah. Itu yang pertama, turun ketenangan. Yang keduanya adalah para malaikat mengelilingi mereka. Allahu Rabbi. Dia malaikat ni, dia suka berada di dalam majlis-majlis yang baik. Jadi di antara majlis baik adalah majlis zikir, majlis ilmu, majlis mengkaji kitabullah. Maka malaikat ada. Cuma kita tidak nampak je malaikat. Kita tidak nampak. Malaikat dia hadir ke tempat-tempat tersebut. Dan malaikat dia tidak suka tempat-tempat maksiat. Sebab itulah rumah yang ada anjing, malaikat tak masuk. Rumah yang ada patung, malaikat tak masuk. Bapa malaikat dah masuk? Mana? Malaikat takut ke anjing? Malaikat takut ke patung? Bukan takut, bukan. Kita kena faham molek. Ni hak yang Rasul sebut, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wat tasawir, kata Rasulullah. Malaikat dia tidak masuk di dalam rumah yang ada padanya anjing dan patung-patung. Malaikat tak masuk. Dah apa malaikat takut ke patung? Malaikat takut ke anjing? Bukan takut. Rumah yang ada patung, ada anjing, rumah tu maksiat, rumah tu mengundang dosa kemurkaan Allah. Malaikat tak suka tempat-tempat gitu. Bukan malaikat takut. Usah kata malaikat, kita tak takut dengan anjing. Dah tahu takut ada orang takut kok. Pegang kolok je takut benda, pegang bidah je takut benda. Setik lah. Baik, patung tu kan takut patung. Katok pecah patung. Bukan dia boleh buat kita, patung mana boleh memberi manfaat, mana boleh memberi mudarat. Jadi malaikat bukan dia takut, tapi dia tidak suka kepada tempat-tempat maksiat. Di antara tempat maksiat adalah, di antara maksiat yang dilarang oleh agama adalah patung berada dalam rumah. Cuma malaikat adalah kalau patung-patung yang berkait dengan permainan budak, itu tak ada masalah dah. Sebab itulah kita kena jaga patung-patung. Sebab kadang-kadang kita ni dah ambil tahu benda tersebut, sedangkan benda tu adalah salah di sisi agama. Berlambak patung duduk dalam rumah. Hak tua-tua pun cari tua patung besar lagi nak tidur peluk Allahu Rabbi. Jadi benda hak nak comel belaka gitu. Kalau kecil-kecil tak apalah. Sebab dia boleh latih lagu mana cara nak hanuk apa semua sekali kalau kecil. Seterusnya kata dia yang keduanya para malaikat mengelilingi mereka. Yang ketiga rahmat meliputi mereka. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala mencucuri rahmat kepada orang yang berada dalam majlis zikir. Sesiapa yang lambat beramal, nescaya keturunannya tidak boleh menyegerakan kedudukannya mencapai darjat yang tinggi. Dalam hadis kata Rasul, wa man batta'a bihi amaluh, sesiapa yang amalan dia lambat, lam yusri' bihi nasabu, keturunan dia tidak dapat menyegerakan dia, melajukan dia. Ni di antara ayat hak payah sebenarnya. Bukan kata kita saja, para asatidah setengah-setengah kita tak faham, dia nak khabar pun tak tahu. Baik. Maksud dia benda? Maksud dia Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada hamba bukan berpandukan kepada keturunan seseorang, tapi berpandukan kepada amalan yang dilakukan oleh seseorang. Jangan sekali-kali kita bermegah-megah dengan keturunan mulia. Bukan. Allah Ta'ala tidak memandangkan kepada keturunan kita, tapi Allah Ta'ala memandang kepada amalan yang kita buat. Kita lahir daripada keturunan mulia ke tidak mulia ke, itu bukan ikhtiar kita. Bukan ikhtiar kita. Bukan pilihan kita. Itu adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan daripada keturunan sultan, ke keturunan raja, ke keturunan perdana menteri, ke keturunan menteri besar, ke YB, ke keturunan orang ni, ke keturunan orang ni, ke keturunan orang biasa, ke keturunan. Sebenarnya itu bukanlah ikhtiar kita, ia adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengambil kesalahan di atas apa yang bukan ikhtiar kita. Dan Allah Ta'ala tidak memberi ganjaran terhadap bukan perkara yang ikhtiar kita. Hak yang ada ganjaran, ada seksa, ada dosa adalah benda yang kita buat. Hak yang kita buat adalah amalan kita. Jadi orang tu kalau keturunan dia hebat, sahih, keturunan dia syarifah, keturunan dia keturunan benda, keturunan raja, keturunan sultan, tapi malah hafah wa amal ibadat, rambut merah, aurat tak tutup, kita kata sembahyang pun jarang-jarang sekali sebagai contoh. Adakah keturunan dia dapat menyelamatkan dia daripada kemurkaan Allah? Tidak sama sekali. Kerana bukanlah Allah Ta'ala membalaskan seseorang kerana keturunan dia, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ganjaran dan dosa kerana perbuatan seseorang. Kalau dia buat baik,
walaupun keturunan dia keturunan hak yang dak pakai, keturunan dak comel, maka tetap keturunan dia keturunan lanung dulu. Sejarah dia tok nenek moyang dia lanung dulu. Lanung dulu. Tapi dia tak ada masalah. Alhamdulillah anak cucu dia ni hak tok imam pun ada, tok bela pun ada, ustaz pun ada, duk dengar semua hak yang duk dalam majlis ilmu. Maka dia adalah orang hak yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ayah dia nabi, suami dia rasul, tapi dia tidak ikut perintah Allah dan rasulnya, maka tetap dia celaka. Sebagaimana contoh anak Nabi Allah Nuh alaihi salam, isteri Nabi Allah Nuh, isteri Nabi Allah Lut, dia tidak mengikut apa yang diajar oleh suami dia, oleh ayah dia, maka tetap dia tergolong dalam golongan orang yang celaka. Okey, orang hak yang amalan dia melambatkan dia, lambat buat kebaikan, maka keturunan dia tidak akan mempercepatkan dia untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-18 menyebarkan ilmu. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberi keberkatan kepada majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala terima amalan kita ni, dia termasuk amalan kita ni duduk dalam majlis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita terhadap apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini. Akhir sekali kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.